pengurusan ekonomi dan rasuah besar. Memang tepat ini masalah pengurusan ekonomi di negara kita. Yang nak dibebankan siapa? Orang miskin. Bukan 20 bilion untuk IPP, bukan 20 bilion tiris rasuah dari yang disebut oleh permuda, itulah 40 bilion. Bukan bilion daripada pembelian senjata, dia mengatakan 30 juta dari Skopje yang dibuka sekarang di Paris, yang menyebabkan kematian Al-Tantuya. Jawab nanti, ini yang harus jawab. Jadi kalau tanya kita, walaupun kita tahu ekonomi defisit ini tidak terkawal, masalah yang rumit, kita harus depani masalah ini. Tetapi pertama, tarik subsidi orang kaya. Kedua, bantras rasuah. Ketiga, jangan boros. Harga stadium 400 juta jadi 500 juta. Bila jadi 500 juta, roboh stadium. Harga sekolah 40 juta jadi 45 juta. Ini yang disebut boros, membazir dan rasuah yang hilang 20 bilion ringgit satu tahun. Terus kalau tanya kita kenali pengurusan ekonomi, kita mulai. Kemudian kita ikhtiar semuanya. Mulai dari pimpinannya, hidup sederhana, jangan rompak kekayaan negara. Barulah kita kata, baik, kita dah ikhtiar semuanya, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi, selamatkanlah negara kita, marilah kita sama-sama korban. Tapi Malaysia sekarang ini, dia guna tuan-tuan dan perempuan korban, karena saya nak enjoy itu. Jadi sebab itu kita boleh terima. Saudara, soal lompat tadi, saya akan keluarkan maklumat pada masa. Tak apa, sekarang ini biarlah orang yang diupah itu cerita kata, anu ni belawak. Orang Kelantan belawak ni maknanya tak cakap benar. Tapi saya nak sebut, saya ada bukti. Seperti mana kes Vicky Lindau dulu, dia kata bohong, akhirnya kita keluar bukti. Soalnya jangan tanya saya tentang bukti. Kita keluarkan bukti Vicky Lindau, mana dia tidakkan sampai sekarang. Kita bawa bukti tentang rasuah yang banyak, PKFZ, mana tidakkan. Ada bukti tentang penyelewengan Skopje dan pembunuhan Al-Tantuya, mana tidakkannya. Ambil tindakan dulu, baru tanya Anwar berikan tindakan. Tapi untuk saudara saya nak sebut, kita ada. Bila pada masa. Di mana bukti? Ada. Di rumah? No. Di pejabat? Tidak. Di mana? Saya kena fikir. Ada tidak? Ada. Pasti? Ya. InsyaAllah. Jadi kita akan tahu bagaimana harga orang-orang yang khianat ini sebenarnya. Cakap demi Melayu. Marahkan DAP. Bagi dah nak kubur. Rupa-rupanya orang ini adalah khianat dan menjadi soldadu upah. Saya tak menggunakan istilah yang digunakan oleh pemuda ini, dia pemuda jadi kasar. Saudara, oleh demikian, Presiden tadi sebut tentang pengalaman perang Uhud. Memang saya catat di sini ayat Al-Quran. Itu kita dengar. Kita menang. Menang itu ujian. Kalah ujian. Dia ada ujian kalah dengan menang, lebih baik menang. Alhamdulillah kita menang. Tapi jangan lupa, apa dia ujian? Dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ hingga akhir ayat. Perang Uhud menang. Rasulullah bawa barisan berjuang. Oleh kerana dah menang, sahabat-sahabat lari tinggal